Jadi yang disembelih ialah Nabi Ismail. Itu hujah yang pertama. Sandaran kita yang kedua, kita percaya peristiwa penyembelihan ini berlaku di Mekah. Jadi siapakah yang duduk di Mekah? Nabi Ismail ke Nabi Ishak? Jawapan dia, kita pun tahu yang duduk di Mekah ialah Nabi Ismail. Nabi Ishak dia duduk di Palestin, dia tak duduk di Mekah. Jadi apabila penyembelihan itu berlaku di Mekah, anak yang manakah yang disembelih? Dah tentulah Nabi Ismail, sebab dia duduk di Mekah. Nabi Ishak dia tak datang ke Mekah, dia duduk di Palestin. Itu sandaran yang kedua. Sandaran yang ketiga, dalam surah As-Saffat itu cerita dia berurutan. Kita tengok daripada ayat 100. Nabi Ibrahim dia berdoa, "Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang termasuk dalam kalangan orang-orang yang soleh." Masa Nabi Ibrahim berdoa ni, dia tak ada anak lagi. Sebab itu dia berdoa, bagilah anak. Anak tu nanti akan jadi orang yang soleh. Ayat Quran ni kita boleh guna untuk kita doa kepada anak-anak kita. Surah As-Saffat ayat 100. Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahawa dia akan beroleh seorang anak yang penyabar. Lepas dia berdoa tu, datang malaikat beritahu, datang wahyu beritahu, kamu akan dapat seorang anak yang penyabar. Tapi ayat Quran tak sebut siapa nama anak tu. Sungguh pun tak sebut, kita fahamlah. Anak dia yang pertama ialah Nabi Ismail. Dan anak ni pula dikaitkan dengan kesabaran. Kenapa dikaitkan dengan kesabaran? Bila anak tu nanti dah cukup akil balik, datang perintah Tuhan mengatakan dia nak kena sembelih, dan dia redha. Dia kata, tak apalah, sembelih lah, ada Tuhan suruh, saya redha, saya sabar. Sebab itu anak ni dikaitkan dengan kesabaran. Maka ketika anaknya itu sampai kepada peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, maksud dia anak ni tadi kecil, besar sampailah akil balik, boleh kerja dengan bapak dia dah. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku dari kalangan orang-orang yang sabar." Dikait dengan sifat sabar. Setelah keduanya berserah bulat-bulat, yakni buat perintah tu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah. Nabi Ibrahim pun dia nak sembelih anak dia, walaupun dia sedih. Serta kami menyerunya, "Wahai Ibrahim," ni malaikat lah cakap ni, "engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar." Dia nak sembelih Nabi Ismail, digantikan dengan seekor binatang yang besar. Kata ulama, binatang tu mungkinlah kibas, sejenis kambing. Jadi Nabi Ismail selamat daripada disembelih. Dan kami kekalkan namanya harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. Maksud dia cerita penyembelihan Nabi Ismail ni sampai zaman sekarang ni orang akan ingat. Salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu dari hamba-hamba kami yang beriman. Habis cerita sembelih. Kita tak tahu lagi siapa dia sembelih ni. Dan bila Quran dia sebut wa, maksud dia dan. Dan tu dia bersambung dengan cerita sebelum dia. Maksud dia selepas daripada sembelih tu, ada cerita selepas dia, iaitu kami berikan pula kepadanya berita yang menggembirakan bahawa dia akan beroleh Ishak. Selepas sembelih itu, dia dapat berita, malaikat beritahu kamu akan dapat anak seorang lagi, iaitu Ishak. Jadi siapakah yang disembelih tadi? Dah tentulah Nabi Ismail. Takkan Ishak tak lahir lagi dah sembelih dah. Jadi yang disembelih tadi Nabi Ismail. Ayat Quran ni secara turutannya menunjukkan Nabi Ismail lah yang disembelih. Disebabkan Nabi Ibrahim dia sanggup korbankan anak dia, sanggup ikut perintah Tuhan nak sembelih anak dia Ismail, daripada nak mati seorang anak tu tadi selamat, dapat pula seorang lagi anak. Tuhan bagi ganjaran, dapat 2 orang anak. Seterusnya, sandaran kita yang keempat, yang mengatakan bahawa Nabi Ismail lah yang disembelih, bukannya Nabi Ishak.
Kita ambil daripada kitab Bible pula. Kitab Injil, kitab Bible, Alkitab yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam kitab Kejadian 16 ayat 16, Nabi Ibrahim ni dia sebut Abram. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar ni Siti Hajar melahirkan Ismail baginya. Masa Nabi Ibrahim umur dia 86 tahun, masa tu lahir Nabi Ismail. Kitab Kejadian 21 ayat 5. Adapun Ibrahim berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Masa Nabi Ibrahim umur 100 tahun pula lahir anak dia Ishak. Jadi siapa yang lahir dulu? Nabi Ismail lahir dulu. Ni bukti daripada kitab Bible sendiri. Tapi orang-orang Yahudi ni, kenapa dia katakan Nabi Ishak yang disembelih? Sebab dia nak naik bangsa dia. Daripada Nabi Ibrahim lahir dua anak yang utama, ada anak lain lagi. Nabi Ismail satu, Nabi Ishak satu. Nabi Ismail ni nanti dia akan lahirkan bangsa Arab, iaitu keturunan Nabi Muhammad. Nabi Ishak ni tadi dia akan lahirkan keturunan Yahudi. Jadi orang Yahudi ni dia nak penaik keturunan dia nak rendahkan keturunan Arab. Dia nak merendahkan keturunan Ismail, nak naik keturunan Nabi Ishak. Jadi sungguh pun mereka tahu yang disembelih itu ialah Nabi Ismail, tapi dia ubah kitab dia, dia tukar nama Ishak. Nak tunjukkan Nabi Ishak lah yang banyak berkorban. Itu cara dia. Jadi apakah bukti daripada Bible yang mengatakan Nabi Ismail yang disembelih? Kitab Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya kepada Nabi Ibrahim, firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, iaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi dalam kitab Bible, Tuhan cakap kepada Nabi Ibrahim, kamu ada anak tunggal, ambil anak tunggal kamu tu, pergi korban dia dekat Moria. Siapa dia anak tunggal dia? Dalam kitab Bible dia tulis Ishak. Tapi di sini kita dapat kesan dia punya penipuan. Bila sebut anak tunggal, maksud dia anak tu seorang. Mana boleh anak 2-3 orang dia kata anak tunggal. Jadi Nabi Ishak dia tak pernah jadi anak tunggal, sebab dia anak yang kedua. Yang pernah jadi anak tunggal ialah Nabi Ismail, sebab dia anak yang pertama. Masa dia lahir tu, dia anak tunggal lah, dia tak ada adik lagi. 14 tahun lepas tu barulah lahir Nabi Ishak. Jadi yang pernah jadi anak tunggal ialah Nabi Ismail. Jadi ayat ini dia dah ubah. Ayat ni sepatutnya berbunyi, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, iaitu Ismail. Jadi orang apa, pendeta-pendeta ni dia padam nama Ismail, dia tukar nama Ishak. Tapi orang berjaya kesal juga daripada perkataan anakmu yang tunggal itu. Dia tak boleh nak tipu. Dia tertinggal, dia terlupa nak padam anakmu yang tunggal. Kalau dia padam anakmu yang tunggal tu, kuatlah hujah dia. Tapi dia terlupa nak padam. Di manakah tanah Moria? Dalam kitab Bible disebut tanah Moria. Dalam bahasa kita, bahasa Arab, Marwah. Orang pergi buat haji, Safa dan Marwah. Korban ini dilakukan di Moria, iaitu di Marwah, di bukit. Bukit Marwah. Moria tu bahasa inilah, bahasa Bible kan, dalam bahasa Arab Moria, Marwah. Jadi yang dikorbankan di Marwah ni siapa dia? Nabi Ismail lah. Nabi Ishak dia tak pernah datang ke Marwah, ke Mekah dia tak datang. Dia duduk di Palestin. Itu satu bukti lagi.